Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi. Kita dengar tak suara di belakang itu? Nanti siapakah dia suara di belakang itu? Siapakah dia suara di belakang itu? Nanti kita tunjukkan muka dia. Alhamdulillah, kepada sahabat-sahabat semua, hari ini anda bersama dengan saya. Ya, terima kasih kepada Kembara Iman kerana menjadikan saya sebagai host pada malam ini. Dan bersama dengan saya nak tunjukkan muka ni. Yang pertama iaitu pengurusi kepada Kembara Iman, Pertubuhan Kembara Iman Malaysia, dan juga panel utama kita iaitu Abang Adam Khori. Mana dia? Abang Adam, silakan. Yo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Adam sihat Alhamdulillah. Wan sihat, Wan? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Kau hoken Wan, kita minta tamu siapa hari ni, Wan? Tetamu kita ada seorang lagi. Yang juga peserta Kembara Iman, sahabat kita dahulu. Saya tunjukkan muka dia iaitu Brother Adam Tiaga. Apa khabar, Adam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiaga, apa khabar? Alhamdulillah Adam, baju sama. Ya. Baju sama Okey, alright. Sekejap. Okey, ini dia bersama dengan saya, bersama dengan kita, bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitu Abang Adam Khori bersama dengan kita dan juga Brother Adam Tiaga. Ya, kami bertiga ni semua mualaf belaka lah kan. Walaupun dah bertahun-tahun mualaf, tetap mualaf juga lah orang panggil lah. Tetap mualaf. Sukalah, tak apalah, jadilah. Alhamdulillah. Tapi yang tak best sikit sebab kita ada Adam Khori, kita ada Adam Tiaga. Tapi saya pula bukan Adam kan. Kalau ada seorang Adam lagi dia kata Adam Trio, senang kan. Mungkin Kembara Iman akan datang ni, usrah mualaf ni kita cari seorang lagi Adam, kita bagi tiga-tiga semua Adam kan. Adam Trio. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah, kita selawat sikit dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rahbi sahri sadri wa yassir fi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sahabat-sahabat yang sedang menonton, ada daripada kalangan sahabat kita, ada juga daripada kalangan sahabat daripada Kembara Iman. Hari ini kita akan berbicara, bersembang santai bersama dengan panel utama kita iaitu Abang Adam Khori dan bersama dengan Brother Adam Tiaga. Ya, topik kita atau tak boleh topik lah bang. Topik macam formal sangat kan. Kita santai je. Kita akan berdiskusi lah ataupun berbuat bicara berkaitan umrah suatu penghijrahan. Kan. Jadi bagi sahabat-sahabat yang berada di atas talian, jangan lupa untuk like dan follow Facebook Kembara Iman, dan juga yang paling penting yang sedang menonton ni, jangan lupa untuk share. Okey, share lah di profil anda masing-masing. Kita ajak kawan-kawan kita sama-sama kita masuk ke dalam page ini untuk kita tonton bersama-sama. Jadi saya pun nak share sendiri. Saya pun nak share jugalah. Kan saya pun nak share juga. Okey, alhamdulillah. Saya dah share dah. Abang Adam dah share dah. Okey, alhamdulillah. Baik. Jadi topik perbincangan kita pada hari ini, Abang Adam, iaitu umrah suatu penghijrahan. Apa kaitannya umrah dengan hijrah, kan? Jadi umrah kalau kita lihat makna dia daripada segi bahasa bermaksud ziarah, ziarah. Jadi daripada segi istilahnya adalah berziarah ke tanah suci Mekah dan juga tanah suci Mekah dan juga Madinah, dan serta menunaikan ibadah-ibadah yang tertakluk padanya lah. Tapi apa pula berkaitan dengan hijrah, kan? Hijrah itu adalah satu perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, ataupun perpindahan daripada suatu keadaan yang kepada keadaan yang lebih baik. Apa perkaitannya yang di mana kita akan bincangkan pada hari ini, kan, Madam? Jadi
Abang Adam rasanya Abang Adam Kori semua dah kenal kan. Jadi kita minta dululah kita punya brother Adam Tiaga untuk perkenalkan diri, insya-Allah. Terima kasih Ridwan. Lama tak jumpa Ridwan juga. Hari tu pergi Johor pun tak sempat nak singgah. Baik. Okey. Saya Tiaga, Adam Tiaga. Saya masuk Islam sejak 2012 and alhamdulillah dah 8 tahun. So far banyak yang dah belajar, banyak yang tengah belajar. Sikit lah belajar, banyak yang tengah belajar lagi dengan guru-guru macam Abang Adam, Ustaz Rusdi, Ustaz Sulhi, semua lah, Ustaz Fakarudin. So far okay. So saya tak pernah macam live macam ni semua kan. So Ridwan nak tanya apa? Tanya, saya jawab apa yang saya punya pengalaman ke, apa tu perjalanan ke. Bro Adam sebelum ni, bukan sebelum ni, sekarang ni bertugas di mana? Tiaga je. Adam ada dua, Abang Adam je. Abang Adam. Okey, Bro Tiaga. Tiaga sekarang bertugas di mana Tiaga? Saya kerja dekat Glen Mary, office OCK, company OCK, construction untuk Maxis Telecommunication. Okey. Kalau kita lihat Bro Tiaga mualaf tapi pekerjaan bukan calang-calang jugalah kan. Jadi kita hari ni Bro Tiaga, sebenarnya kita tak jumpa lama dah kan. Sejak balik daripada Kembara Iman tahun 2016. Kontak-kontak macam tu je Facebook Badam. Tak pernah jumpa. Padahal kenapa kita jemput Bro Tiaga pada malam ini? Sebab banyak benda kita boleh bincang sebenarnya. Sebab kita satu bilik kita satu bilik sepanjang betul. Satu bilik kita satu bilik saya Bro Tiaga, Bro Max dengan Abang Rafiq kan nama dia. Abang Rafiq. Rafiq, kita berempat satu bilik kan. Banyak pengalaman yang kita boleh berkongsi sama-sama. Tapi bagaimanapun kita daripada peserta-peserta Kembara Iman ni ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangatlah kepada Pertubuhan Kembara Iman sebab atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kami, membawa kami untuk pergi menyertai umrah bersama Pertubuhan Kembara Iman sebab ramai daripada sahabat-sahabat kita termasuk Bro Tiaga sendiri, termasuk saya sendiri, ramai yang terdapat perubahan hidup yang berlaku pada diri kita sejak balik pada Kembara Iman. Kan. Jadi apakah perubahan-perubahan itu yang kita nak sembang-sembangkan juga pada hari ini. Bukan kami berdua je, ramai daripada sahabat kita. Moga-moga Allah menjadikan asbab ini sebagai asbab untuk Allah kurniakan kebaikan kepada semua ahli yang ada pada Pertubuhan Kembara Iman. Jadi saya pergi ke Abang Adam Kori, bukan Abang Adam Tiaga. Abang Adam Kori. Sebelum ni kita selalulah dengar daripada cerita Abang Adam kan. Abang Adam tercetusnya nak wujudkan Pertubuhan Kembara Iman ni ataupun program yang diadakan Kembara Iman ni setelah Abang Adam pergi menunaikan umrah buat kali yang pertama. Betul kan? Jadi bismillah, terima kasih Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Terima kasih pada Ridwan Tan dan juga Tiaga, lama tak jumpa. Walaupun boleh online saja, tapi itulah masing-masing sibuk dan terima kasih yang tengah live video dengan kita ialah Syarif, memang tak pernah putus, sentiasa bersama kami, dan juga Nur Syafuha Yusof, dan baru masuk dalam Muhammad Anwar. Salam kepada semua keluarga Islam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tercetusnya idea macam mana nak tumbuhkan Pertubuhan Kembara Iman Malaysia ini ialah pada 2008 itu pertama kali saya pergi umrah.
saya rasa seronok, tapi saya punya gembira dan saya punya seronok saya tak boleh nak gambarkan. Jadi bila balik pada umrah, saya pun jumpa kita pendekkan kita, saya nikah dan saya berkahwin pada isteri saya, dan hari-hari saya cerita pasal umrah. Hari-hari saya cerita pasal umrah. Lalu idea yang asal adalah daripada bidadari saya, iaitu Puan Fazi. Dia kata, apa kata kita tubuhkan satu pertubuhan untuk kita bawa mu'alaf pergi umrah. Saya pada waktu tu saya tak berani sahut cabaran ini, sebab saya tahu bukan mudah ataupun bukan senang untuk kita nak buat satu NGO untuk kita nak bagi kepercayaan kepada penyumbang untuk nak bantu kita. Jadi dengan bantuan Allah, dengan kekuatan yang Allah bagi, dengan isteri saya yang bersungguh-sungguh nak saya tumbuhkan kembali iman ini, kami pun registerlah NGO ini dan disokong oleh guru-guru kami, iaitu Ustaz Rosli, Ustaz Fakhruddin, Ustazah Asma, Ustazah Umi Zaitun, Ustaz Sulhi. So semua dah bagi sokong, jadi kekuatan saya daripada sana. So alhamdulillah dengan sokongan semua ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, guru-guru kita, alhamdulillah saya tumbuhkan kembali iman dan saya bawa jemaah mu'alaf pada 2015, iaitu pertama kali saya dapat sumbangan daripada orang ramai, dan itu pertama kali saya buat kembali iman satu, dan berjalan dengan lancar alhamdulillah, dan tumbuhnya semangat itu tidak putus, dan saya berusaha lagi untuk cari dana untuk buat kembali iman 2016. Alhamdulillah, inilah muka-muka jemaah yang 2016 untuk Ridwatan, Tiaga, dan ramai lagi. Kita ada Umar, kita ada Syarif, kita ada ramai sangat. 2016 saya buat 58 orang. Masya-Allah, tabarakallah. Itulah hasil daripada sumbangan orang ramai, dan berjayanya saya bawa mualaf kembali iman ini menunaikan umrah. Jadi kenapa saya nak tumpukan kembali iman? Sebab saya nak orang rasa apa yang saya rasa. Saya nak orang tengok apa yang saya tengok. Sebab nak ikutkan, bukan semua orang mampu nak pergi umrah. Bukan semua orang dijemput oleh Allah menjadi tetamu menunaikan umrah. Jadi bila sampai di Masjidil Haram, kami pun interviewlah salah seorang. Jadi apakah perasaannya bila dapat jejak kaki di tanah suci, di Masjidil Haram dan juga di Madinah. So masing-masing berkongsi pengalaman dan masing-masing berbeza pengalaman. Yang penting adalah kita satu kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. So saya rasa gembira apa yang saya dapat rasa dan apa yang saya dah kongsi pada mereka yang pertama kali pergi umrah. Saya rasa macam ya Allah, orang kata apa, rasa leganya dan rasa seronok apa yang mereka rasa. So nanti kita tanya pada Tiaga apa perasaannya bila sampai di Masjidil Haram dan juga sampai di Madinah, dan juga kita pergi ziarah banyak tempat di Mekah dan juga di Madinah. So saya punya pengalaman banyak, tapi saya pun dah berkongsi banyak pada live FB ni, dan kita nak dengar apa perasaan Tiaga bila sampai di sana nanti kita akan hurai, nanti kita akan dengar cerita Tiaga pula yang berbeza daripada saya. InsyaAllah, wallahu alam. Nanti kita akan sambung. Okay, terima kasih Abang Adam. Yang paling penting daripada apa yang Abang Adam terangkan tadi, ya, yang membuatkan Abang Adam bersama bidadari beliau. Saya suka Abang Adam selalu sebut kan. Kalau sebut isteri bidadari kan, bidadari beliau. Ya, yang tertimbun niat nak tubuhkan kembali iman tu sebab daripada pengalaman. Abang Adam sendiri pergi ke umrah. Tuan, dia dapat rasa siapa yang pergi untuk menunaikan umrah, ke haji, ke berada di tanah suci, pasti dia ada rasa macam ya Allah, dekat sangat. Tapi sebenarnya Abang Adam, hari ni topik perbincangan kita
mungkin akan menyedihkan semua orang, Pak Adam. Masya Allah, Sebab kenapa? sebab ramai, sebab kan kita tak boleh lagi nak pergi, pakat-pakat semua duk rindu. Pakat-pakat Betul. semua duk rindu nak pergi haji, nak pergi umrah kan. Haji yang telah lalu pun tak dapat nak tunaikan. Ya, tapi moga dengan perbincangan kita pada hari ini, ya, kita dapat menguatkan semangat semua sahabat-sahabat kita, sesiapa saja yang menonton ni, ya, InsyaAllah. menambah kerinduan kepada tanah suci, yang membawa maksud kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi InsyaAllah, amin. Tapi sebelum nak bertanya dengan Tiaga, nak share bagaimana perasaan dia apabila dia menunaikan umrah. Saya nak tanya kepada Tiaga tu, sebab saya masa dipanggil untuk menunaikan, dapat tahu kata saya dapat pergi menunaikan umrah bersama kembara iman. Ya Allah, saya tak tahu macam mana saya perasaan masa tu. Dia rasa macam Allah memakbulkan segala doa saya. Amin. Kan? Betul, Pak. Tapi kita nak dengar daripada Tiaga. Apa perasaan Tiaga? Bagaimana proses Tiaga dipanggil pergi interview, dan apa perasaan Tiaga masa Tiaga dapat tahu kata Tiaga dapat pergi menunaikan umrah bersama kembara iman waktu itu? Okey. Baik, terima kasih Bro Ridwan. Sebelum nak bagi tahu apa perasaan once sampai ke Tanah Suci, saya nak bagi tahu satu interesting story. Proses saya dipilih ataupun proses saya dapat jejak kaki dekat Tanah Suci. Nak tahu interesting bagi perasaan masa dapat tahu saya dapat pergi umrah. Apa perasaan Tiaga masa tu? Okay. First of all, I tak kenal siapa Abang Adam. Tak pernah tengok cerita dia. Bang, sorry bang. Saya kucuk-kucuk otak. Sekarang tengok ni apa semua. So, tak kenal siapa Abang Adam. Tak pernah tengok cerita dia apa semua. Tapi I'm a bookworm lah. Selalu baca buku macam tu. So, dekat Popular Store ada satu buku. Dia bagi 20% diskaun. Itulah buku yang Abang Adam punya. Ada yang kita lawan, ada shop. Ada imam, baru ada shop, macam tu lah bang. Okay. Okay. So lepas 20% diskaun, I beli buku tu. So ada diskaun, so I ada popular card, so dia punya benefit lagi banyak. So beli je buku tu, start baca, then baru pergi cari dekat Facebook Abang Adam. Okay, ini Adam Gori. Pergi like, lepas tu tengok dia ada satu page kembara imam saudara baru. Pergi klik page tu, tengok dia ada buat program bawa pergi umrah apa semua. So, okay, tak apa, kita try apply. Ada email address, email untuk Abang Adam ataupun kembara imam punya email tu on 21st 12 bulan 12 21 hari bulan 2015. Lepas tu I dapat reply daripada kembara imam on 26 Disember 2015. Masa tu bang, saya duduk dekat Bentong. Saya ada buat projek untuk company saya dari Bentong pergi Karawang. So malangnya kat situ tak ada line. So saya tak dapat buka laptop, tak dapat buat apa-apa. Tak dapat buka laptop untuk 3 hari. So selepas 3 hari saya buka laptop, buka check email, dan dia bagi tahu tempoh untuk saya pergi untuk interview dah tamat. Alamak. Dah tamat. So I buka email tu bang, duduk depan laptop menangis. Menangis untuk 20 minit. I tak scroll pun email tu. Buka, baca, okay, I punya peluang dah tamat. Lepas 20 minit scroll bawah, jumpa 3 nombor. Ustaz Suri, Kafazi dengan Ustaz Amran. Okay, kita try call salah satu nombor daripada nombor tu. So try call Ustaz Sulhi. Ustaz Sulhi kata, oh kita dah tutup penyertaan, tak boleh lagi dah. Dia kata macam tu. Try call Kafazi. Okay, Ustaz Sulhi bagi tahu cadangan. So call Kafazi. Kafazi pula, oh minta maaf cik, kita dah tutup penyertaan, kita dah cukup dah peserta untuk bawa pergi ke umrah. Menangislah
untuk seminggu Abang Adam. Okay, lepas seminggu dapat call daripada Ustaz Sulhi balik. Dia kata ada peserta yang tak dapat pergi sebab dia ada isu personal macam tu. Betul ke Encik nak join? Alhamdulillah. Itu je. So itu magic. Itu yang dipanggil magic. Kalau Allah nak panggil, tak ada siapa yang boleh halang, tak ada siapa yang akan, tak ada benda yang akan berubah. So okey, alhamdulillah lah. So, terus pergi untuk interview, baca apa yang semua, buat penyertaan apa semua. Okey, alhamdulillah semua dah okey. Lagi 3 hari nak pergi flight. Visa tak approve lagi sebab IC tak tukar nama. Alamak. Satu lagi problem. IC bang tak pernah dapat dalam 3 hari. Tapi I Betul. berjaya pergi ke JPN Shalam, jumpa pegawai, tunjuk orang dari nak pergi umrah semua. 24 jam I dapat IC. Masya IC Allah. baru. Masya Allah. Alhamdulillah bang. Masa tu memang betul-betul rasa kuasa Tuhan siapa pun tak boleh lawan. So, itu je. So memang perjalanan ini ada kawan-kawan I punya wife semua dia orang tahu. And untuk dia punya apa orang kenangan saya masih simpan setiap email, setiap dia punya date semua saya simpan sebab dia punya proses I dalam 3 hari tu I anggap I takkan pergi. Okay, benda ni takkan jadi. And kita punya brother Kumar. Last day lagi 2 hari lepas I punya IC dah ready, dia yang bawa pergi ke visa untuk dapatkan I punya visa. So semua benda ada dalam I punya kenangan. So I lalui proses tu sebelum I jejak kaki ke Tanah Suci. So bayangkan Abang Adam, dengan banyak proses macam ni, bila kaki I pergi ke tempat tu, freeze for few second, macam tu je. Okay, untuk inilah I struggle macam tu. Tapi tak apa, bro Tiaga, kita simpan dulu cerita tu. Kita simpan, nanti kita cerita. Kita simpan cerita habis semua, tak suspend lah. Abang Adam tahu tak, hari ni cuba tengok dekat handphone, hari ni kita punya viewer paling tinggi live. Viewer paling tinggi. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat yang sedang menonton, sekali lagi saya nak bagi tahu siapa yang menonton live ini sekarang, share di profil masing-masing. Mungkin ada Allah SWT ada kebaikan ya daripada perkongsian, cerita-cerita, sembang-sembang, celoteh kami ini adalah ibrah, pengajaran ya dapat kita ambil, yang dapat kita ambil dan kita pelajari bersama. Nampak daripada apa yang Bro Tiaga ceritakan tadi, itu buku. Bro Tiaga angkat sekali lagi, itu buku. Ada iman baru syok, ada fight. Ini buku karangan Bro Abang Adam Khoury. Popular ada, MPH ada, pergi beli. Cuba baca bagaimana iman itu daripada segi perspektif orang saudara baru. Tapi kalau daripada apa yang Bro Tiaga ceritakan tadi kan, nampak kita dengar meremang bulu roma. Sebab apa? Hebatnya kuasa Allah. Allah nak bagi kita sesuatu, tidak ada sesiapa yang mampu menghalangnya. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah nak tarik sesuatu daripada kita, tidak ada kuasa yang mampu menghalangnya. Semua itu atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun dalam ikhtiar kita kena sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak akan gerak ataupun jatuh sehelai daun kalau tidak atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usahalah macam mana pun, contoh kalau kita kata berbicara tentang pergi umrah. Kita usahalah macam mana pun, kalau Allah tak jemput kita pergi, takkan sampai kita. Tapi kalau ditakdirkan Allah telah jemput kita pergi, pastinya sampai. Tapi saya nak buat sedikit perkongsian Abang Adam, Bro Tiaga, berkaitan dengan pergi umrah ni sebenarnya. Kadang-kadang kan kita tanya sahabat-sahabat kan, masyarakat, sahabat-sahabat kan, bila nak pergi haji, bila nak pergi umrah kan. Kebanyakan kita akan dapat jawapan belum dapat seru.
Nah, kan. Belum dapat seru. Kan? Belum dapat seru. Saya nak cerita pasal seru ni. Al-kisah sejarah ni bukan kisah. Kisah sejarah pembinaan Kaabah itu sendiri sebenarnya adalah satu penghijrahan. Kenapa hijrah? Tanah suci Mekah ni asalnya tidak dihuni manusia. Tidak pernah dihuni manusia. Tapi tapak yang dibinanya Kaabah itu adalah tempat manusia, tempat pertama di mana manusia bersujud di atasnya. Siapa? Ada ulama kata iaitu Nabi Adam. Dalam surah Ali Imran ayat 96 di mana Allah sebut lebih kurang maksudnya sesungguhnya rumah ibadah yang pertama yang dibina di atas muka bumi ini adalah di Bakkah. Bakkah dalam ayat tersebut merujuk kepada Mekah. Jadi ulama kata itu adalah Nabi Adam. Tetapi sampai ke zaman Nabi Ibrahim di mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim bersama dengan isteri beliau, ibu kepada Nabi Ismail alaihissalam untuk berhijrah ke Mekah. Ke Mekah. Jadi sampailah datangnya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu Nabi Ismail pun telah dewasa, datang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah di atasnya. Setelah siap Kaabah itu dibina, kan tinggal satu tempat di mana malaikat Jibril datanglah menghantar. Saya ringkaskan cerita ni lah, kan. Datangnya malaikat Jibril menghantar Hajarul Aswad, batu daripada syurga, untuk diletakkan di tempat kosong yang ada pada Kaabah tu. Itulah Hajarul Aswad yang kita duk cium hari ni, kan. Siap Kaabah dibina, maka malaikat Jibril pun mengajarkan kepada Nabi Ibrahim cara-cara untuk menunaikan manasik haji. Jadi haji yang kita buat pada hari ini sebenarnya adalah satu syariat yang sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya seru manusia untuk datang menunaikan haji. Ini main point. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia untuk datang menunaikan menunaikan haji. Jadi Nabi Ibrahim sebagai manusia, dia pun bertanya, kan, dia pun tertanya-tanya juga, bagaimana saya nak menyeru manusia untuk datang. Allah kata apa? Allah kata serulah. Yang sampaikan seruan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya sejak daripada seruan yang dipanggil oleh, kemudian kalau kita dapat lihat hari ini bahawa manusia berduyun-duyun datang ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah. Jadi seruan itu daripada zaman Nabi Ibrahim, seruan daripada Nabi Ibrahim itu telah sampai ke seluruh pelosok alam, telah sampai ke semua manusia yang ada ketika itu, yang ataupun yang masih lagi berada di alam roh yang seperti kita. Kita siapa sahaja mendengar ni, seruan Nabi Ibrahim tu telah sampai lama lagi. Telah sampai lama dah. Sejak daripada Nabi Ibrahim lagi. Jadi, jangan kita kata seruan belum sampai. Seruan itu dah sampai lama dah, Abang Adam. Kan? Ya. Macam tu. Betul. Jadi, itulah sebab tu, nanti kita cerita sikit pasal ni. Ni, pasal seruan, dia berkait juga dengan talbiah. Kan? Salah satu ibadah. Masa kita setelah kita miqat, ya, kita sampai ke tempat miqat, kita dah niat ihram. Bermula daripada saat niat ihram itu, kita akan bertalbiah. Kan? Talbiah macam mana? Talbiah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wa laka wal mulk la syarika lak. Sampai ke Masjidil Haram. Jadi pada Abang Adam punya perspektif, apa perasaan Abang Adam talbiah? Dan apa yang Abang Adam faham tentang talbiah? Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita ada message daripada yang baru masuk, Helmi Ilyas. Dan Syarif juga kata, saya Syarif ada di sini ya, Syarif. Dan juga daripada Zainuddin ZMD. Ya Allah, sedihnya dengar pengalaman Bro Adam Tiaga.
first time pergi umrah. Allah membantu orang-orang yang bersabar ya insya-Allah. Okey. Labbaik Allahumma labbaik la syarikalah labbaik inna hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarikalah. Masya-Allah. Jangan cerita lah. Bila kita tarbiyah dia apa ni nak pergi tu, seruan tu Allah saja yang tahu kita punya hati macam mana. Nak tutup kepala tak boleh sebab kita dah ihram. Tapi tutup pakai tangan lah, dia menangis macam ni. Tapi dia nak cakap mana bila kita tarbiyah tu dia hati tu rasa seru, dia sedih yang gembira. Sedih sebab kita ni hamba. Gembira ni sebab Allah jemput kita sebagai tetamu. So bila jejak je kaki sampai ke Masjidil Haram itu, ya Allah, saya dah cakap tadi, saya punya perasaan saya tak boleh nak luahkan. Saya tak boleh nak describe macam mana saya punya perasaan. Cuma perasaan ini kalau nak tahu sedikit sebanyak kena tanya Tiaga. Sebab Tiaga first time pergi umrah dan Tiaga saja yang tahu dia punya perasaan tu macam mana. Sebab tu kita hari ni kita jemput Tiaga bersama kita. So saya yang buat saya gembira, yang buat saya tenang, yang buat saya rasa macam orang kata apa, bukan kata redha, macam seronok dapat berkongsi pengalaman bila saya tengok jemaah-jemaah buat umrah bersama saya. Kita tawa bersama-sama, kita sa'i sama-sama, kita bertahalul sama-sama, dan lepas kita selesaikan umrah je, kita makan bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Itulah perasaan yang orang kata apa, susah nak kongsi perasaan tu kalau nak tanya saya. Dan tanyalah siapa sekalipun yang pertama kali jejak kaki di umrah, mesti nak pergi lagi. Dan lagi. Itu pasti. Sebab semua orang akan cakap benda yang sama, dah pergi sekali, nak pergi lagi. Sebab saya berani potong jari, saya berani kata ini adalah tak ada satu dunia pun yang kita pergi yang setenang-tenangnya adalah Masjidil Haram dengan Madinah. Dalam dunia carilah, tak ada tempat lagi lah. Itu je tempat yang paling seronok untuk kita, bukan kata holiday, dalam masa yang sama kita beribadah, dalam masa sama kita dapat pahala, dalam masa yang sama kita jadi tetamu Allah. Itu yang paling mahal. Itu yang buat saya rasa macam okey, aku nak buat lagi umrah ni, aku nak buat lagi kemari iman ini tahunan. Selagi saya mampu, selagi Allah bagi saya kekuatan, selagi Allah bagi saya orang kata apa, umur yang panjang, umur yang berkat, insyaAllah saya akan buat. Dan insyaAllah doakan kembara iman akan buat siri 3 di tahun 2021. Amin. Itu kami tengah berusaha untuk mencari dana untuk buat kembara iman siri 3 2021. Dan kali ini berbezanya kami nak lahirkan seorang pendakwah seperti Ridwan Tan, rajin dan sentiasa berdakwah, sentiasa ada program dan sentiasa membantu kembara iman balik. Itulah salah satu produk yang kami ada adalah Ridwan Tan yang sangat membantu kembara iman walau apa sekalipun. Yalah, NGO kami bukan yang kaya, dan tapi bila kami minta bantuan tak pernah sekali pun tanya, Abang Adam nak bayar saya berapa ya? Ridwan Tan tak pernah tanya soalan itu. Dan walaupun kita bagi dia satu bayaran yang orang kata apa, ya Allah, sangat kecil, tapi dia tak pernah mengeluh, tak pernah kata abang ni tak cukup lah, abang boleh tambah, boleh upkan sikit lagi tak ada. Alhamdulillah, terima kasih Ridwan. Saya rasa sangat bangga dapat bersama Ridwan kali ini, dan insyaAllah doakanlah kami. Dan ada mesej masuk daripada Arwana Shinchan. Suka saya mendengar tentang perkongsian ini. Dan juga Syarif, masuk lagi Syarif. Cuba ceritakan sedikit pengalaman di Tanah Suci, Brother Adam Tiaga. Wah, okey.
Ni bas rosak. Base Ada bas rosak. rosak. Kata base rosak. Nanti kita simpan. Bas rosak nanti kita simpan. Lepas tu Helmi Elias, amin. Moga dipermudahkan semua perancangannya, insyaAllah. Alhamdulillah, dengar dan ada satu masuk lagi, okay, Arumana Sijan, Alhamdulillah. Okey, itulah perasaan saya bila sampai di Masjidil Haram dan juga Madinah. Saya lebih suka nak dengar pengalaman Tiaga sebab cerita dia sangat best dan silap-silap saya tisu satu kotak pun tak cukup ni. So di luar sana standby lah tisu. Baik Tiaga, tolong ceritakan pengalaman Tiaga dan kongsilah kita bersama saya dan orang di luar sana insyaAllah. Wallahualam. Please Tiaga. Baik Abang Adam, bismillahirrahmanirrahim. Baik, so kita start daripada freeze depan Kaabah. Okey, sebelum masuk dinasihatkan selipar semua masuk dalam beg tu, ikat dekat pinggang. Tengah turun tangga, nampak Kaabah. Okey, alhamdulillah. Itu je lah kita punya niat sebab kita tak banyak tahu tentang Islam Abang Adam. Betul. Kita bila sampai ke sana baru kita nampak banyak benda, so kita punya fikiran semua ada satu benda je. Okey, nak tengok Kaabah. Itu je. So once dah tengok tengah turun tangga tu, nampak Kaabah tu, dah freeze. Lepas beberapa second macam tu, Ustaz Fakarudin cari tempat solat sujud dulu. Okey, cari tempat, tak ada tempat, dah penuh dah. Masa kita sampai lebih kurang dalam pukul 3 pagi macam tu ya abang, 3-4 pagi. Sebab once kita dah habis kita punya tawaf, kita nak pergi ke once kita dah habis kita punya tawaf tu, kita dah masuk waktu solat subuh. Ya. Dah solat subuh dah ke situ. So itulah. So once dah masuk dengan ramai orang, kita pergi solat. Dan lepas tu tawaf, masa tawaf tu banyak benda yang kita nampak. I nampak lah. First of all, kenapa orang menangis? Itu yang I tak faham. Kenapa semua menangis? Padahal I tengah menangis ni. I tengah tanya dalam diri I, kenapa orang semua menangis? So semua orang, even though seorang Muslim ataupun seorang Islam daripada lahir, sejak lahir, mualaf, semua orang punya perasaan sama je depan Kaabah. Tak berubah. Even though I rasa kalau Abang Adam pun, Abang Adam pernah pergi dalam 5 kali. Kali ke-6 kalau Abang Adam pergi, confirm Abang Adam akan menangis juga. So benda tu tak boleh berubah. Yes. So kat situ, lepas tu solat subuh, dapat bersolat subuh dekat situ lain. Dia punya bacaan, dia punya azan, semua lain. Alhamdulillah dekat negara kita pun, alhamdulillah kita pun follow benda yang sama. So memang terharu rasanya bila ada dekat situ. Kalau Abang Adam pergi kita orang hotel yang canggih, dalam 4 star, 5 star macam tu. 5 star. 5 star. Betul. Kalau ikutkan, kalau kita ada dekat situ, kita akan rasa hotel tu bazir. Baik kita duduk kat situ je, macam orang daripada Kerala, orang daripada Pakistan. Semua tak duduk dekat hotel pun, semua duduk kat situ je, tidur situ, makan situ. Orang bagi makan. Semua ada kat situ. Tak nak balik hotel pun kalau ikutkan. Balik hotel tu untuk, rehat je lah 2-3 jam. Patah balik ke situ. Solat, selagi boleh solat, selagi boleh baca lah apa yang kita tahu. Lagi-lagi macam Tiaga semua. Atau pun baca Al-Quran. Tengah belajar sekarang. So kita bawa je lah buku apa yang kita tahu, kita baca buku apa yang Ustaz Fakarudin bagi, dengan Ustaz Rusdi bagi, buku tu semua kita bawa bekal kat situ. Duduk, tak nak balik hotel pun. Ia ada dengan Syarif yang tengah ada dengan live dengan kita ni. Syarif, Kumar, lepas tu Bro Ridwan Tan, dia tahu kita pernah pergi sampai kedai belakang semua. So memang dia bukan nak kata seronok saja. Dia macam, dia punya feeling lain. I tak tahu macam mana nak cakap. But
feeling dia lain. Tolonglah. Tolonglah. I minta doa dekat Tuhan. Ya Allah, bagilah semua peluang untuk jejak kaki kat situ. Amin. So, yes. So, habis kita punya first umrah je, ikut Abang Adam untuk pergi botak. Padahal Abang Adam dah botak dah sebelum tu. I rasa dalam 3 bulan lepas tu dah botak sekali lagi. Tak apa. I nak buat untuk I punya kawan-kawan. Abang Adam ikut, semata-mata nak ikut kita orang je. Abang Adam botak. I ingat lagi. So, lepas tu kita pergi. Semenjak duduk kat situ, tidurnya sangat kurang Abang Adam. Tak ada terfikir pasal nak tidur, nak rehat. Padahal bila naik bas nak pergi ke satu tempat, boleh rasa dia punya sakit kaki, apa semua boleh rasa. Dia punya tapak kaki semua boleh rasa. But bila balik ke situ balik, berlawan balik. Okay, hari ni I nak buat tawaf. Sebab masa tu, sekarang rezeki dia orang dah lain dah. Masa kita pergi tu, setiap waktu tu kita boleh buat tawaf. Sekarang orang yang nak buat umrah saja boleh buat tawaf. Ya, abang tak pastilah. Tapi kita pergi tu, setiap waktu solat tu, tawaf lah. Berapa kali satu hari. So kita bersungguh-sungguh nak dapatkan pahala, kita buat. So alhamdulillah lah, sempat pergi untuk rasa benda tu. Lepas tu, itu dekat Mekah, macam-macam magic pernah berlaku. Tak dapat tempat untuk solat, untuk solat maghrib tak dapat tempat. Solat isyak betul-betul depan pintu Kaabah. So itu je lah bang. Dia punya perasaan, kalau still nak tahu macam mana dia punya perasaan, is unimaginable lah bang. cannot describe. Dia tak boleh bagi tahu. So itu je lah. Then after that kita travel pergi gunung. Itu interesting story. Uncle Ibrahim Tan. Yes. Bila kita masa tu on 13 hari bulan Mac 2015 kalau tak silap, sebab kita sampai 8 hari bulan 5 hari macam tu kita pergi. Masa tu semua pakai tongkat. I pun pakai tongkat nak naik gunung. Lepas tu Uncle Ibrahim Tan, kita punya saudara juga, dia dah 70 tahun lebih Abang Adam. 78 tahun lebih. Yes, betul. Tapi dia punya bersungguhnya naik gua, memang tak boleh bayangkan Abang Adam. I tak expect orang yang tua macam tu ikut kita malam buta macam tu bang. Tak ada lampu, tak ada apa. Masya Allah, dia punya bersungguh tu. Memang dia nak pergi sana. Okay, I, Sharif, Kumar, 3 orang. Kita orang plan apa, tak apa. Kita tolong Abang Uncle Ibrahim Tan naik atas. Dukung Uncle Ibrahim naik sampai ke hujung tu. Masa tu bang, ada dalam lebih daripada 50 orang daripada negara-negara lain ada kat situ. So, diorang nampak saya bawa Uncle Ibrahim Tan sampai ke sana. Diorang bagi laluan untuk Abang Uncle Ibrahim Tan baca doa dia kat situ. Dia tak solat lah. Dia baca doa kat situ. Masa dia baca doa tu, semua orang yang sekeliling Ibrahim Tan aminkan dia punya doa. Masya Allah. Dia doakan untuk setiap orang. Dia doakan untuk Abang Adam. Dia doakan untuk Kak Fazi. Masa tu dia tak dapat naik sampai ke atas. Dia doakan untuk Tiaga yang dukung dia, Sharif yang tolong, Kumar yang tolong. Setiap orang dia doa. Masya Allah. Itu semua memang, kalau pergi second time, benda tu takkan dapat. Itu one time je lah. Betul. Sekali je dalam hidup. So, alhamdulillah lah dapat ada dengan Uncle Ibrahim Tan and Bro Ridwan. Kat situ pun dia buat video juga. Itu video semua saya simpan lagi bro. Ada video tu. Ada. Lepas tu Abang Adam masuk dalam video tu, extra light untuk Tiaga, tak nampak. Kita ada satu pengalaman yang agak best Bro Tiaga. Ceritakan sedikit pasal bas rosak tu tengah jalan on the way pergi Madinah. Betul. Sebab bas rosak ke Madinah tu,
Kan? Kalau bukan disebabkan bas rosak tu, kita tak ada pengalaman yang boleh kata sebenarnya itu ujian, tapi sebenarnya satu nikmat yang Allah bagi kat kita. Dapat kita rasa perasaan dekat padang pasir di malam-malam kan, daripada siang sampai ke malam. Cuba Bro Tiaga ataupun Abang Adam cerita sikit. Betul. Kan? Kita tak rasa beban masa malam tu, tapi kita rasa seronok sebab semua dapat berkumpul. Sementara kita tunggu bas yang datang nak bantu kita, kita rasa macam masa ni lah kita dapat berkumpul semua orang. Masa ni lah kita nak beri cerita, nak bersembang. Tapi dalam masa yang sama, bila kita bersembang, walaupun kita dah tunggu 3-4 jam, tapi rasa macam sekejap je bas tu dah sampai. Saja. Betul. Dia sebenarnya kita perjalanan kita hari yang kita bertolak ke daripada Mekah nak bertolak ke Madinah. Perjalanan ke Madinah 7-8 jam lah kan. So kita dah sampai ke separuh jalan. Kita dah makan nasib baik. Allah dah susun cantik dah. Allah dah berhentikan kita dekat Al-Ar untuk kita makan malam. Kan? Betul. Kita dah makan dekat waktu nak maghrib macam tu, kita berjalan tak lama selepas daripada Al-Ar tu, lebih kurang setengah jam tu, bas rosak. Bas rosak, kita mula-mula 2 bas kan. Kelabah lah kan. Duduk di tepi padang pasir. Bayangkan bas rosak di tengah-tengah perjalanan tu, padang pasir yang ada kiri pasir, kanan pasir, tengah-tengah jalan saja. Duduk kat situ 4 jam Adam. 4 jam. Kita tengok, kita dapat berkumpul. Kita dapat nikmat suasana, keadaan daripada panas, kepada sejuk malam. Ya, sejuk malam di padang pasir tu. Kemudiannya dapat tengok bintang dekat padang pasir tu, macam mana gelapnya, dapat tengok bintang penuh, dapat kumpul sama-sama melawat-lawat lah. Tak rasa lah sebenarnya kita berhenti sampai 4 jam kan. Tapi kita cerita balik daripada perkongsian Bro Adam Tiaga tadi. Saya mula daripada talbiah. Kalau kita tengok talbiah tu sebenarnya adalah daripada Bro Adam tadi, Abang Adam, talbiah tu sebenarnya adalah satu kalimah yang sangat-sangat agung. Kalimah yang sangat-sangat besar. Bila kita talbiah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa saja sebut ni keluar mata bang. Saya sebut sekarang boleh basah mata. Kenapa? Agungnya labbaik Allah, talbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, ya Allah, hamba-Mu datang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hamba-Mu datang ya Allah menyahut seruan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut seruan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut seruan-Mu tanpa ada sekutu bagimu. Itu maksud talbiah. Hamba-Mu datang, aku datang ya Allah. Aku datang, aku tak ada apa-apa. Aku tak ada sekutu. Maksudnya tidak ada apa-apa. Aku datang untuk Engkau saja ya Allah. Engkau panggil aku datang ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Itulah kebesaran talbiah. Talbiah begitu hebat. Nak cerita pasal talbiah tu, kan? Jom penonton-penonton, ya, kita talbiah bersama-sama 2-3 kali. Dengan harapan satu hari nanti Allah jemput kita untuk pergi menunaikan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tu dia. Ridwan, guru kita baru masuk, Ustaz Rusdi Haji Jauhari, mengimbau kenangan. Mengimbau kenangan. Memang malam ni kita buat khas. Kita tak berat sangat pun. Kita memang buat khas untuk mengimbau kenangan. Okey, Abang Adam, kita masuk ke topik lagi sebenarnya. Allah, bestnya hati dapat rasa talbiah tu kan.
Apa kaitan yang kita duk cerita pasal umrah ni dengan penghijrahan? Kita tengok Mekah ataupun Kaabah adalah tempat orang untuk bertaubat. Tapi bukan kata kita buat dosa banyak-banyak nanti aku pergi Mekah aku taubat. Tak macam tu. Tapi bila kita pergi ke tanah suci Mekah tu, tanah suci Mekah tu dia ada satu kebesaran, ada satu keagungan. Siapa sahaja yang pergi ke Mekah pasti ada rasa bertaubat, pasti ada rasa menyesal. Hati kita rasa dekat dengan Allah. Kita mengakui segala kesalahan kita. Siapa pernah pergi dia tahu. Itu Mekah. Tapi kalau pergi ke Madinah, siapa yang pergi ke Madinah, sekeras-keras hati orang itu, sejahat-jahat orang itu, apabila dia pergi ke Madinah, pasti ada rasa untuk berubah menjadi baik. Aku dah sampai Madinah kan? Siapa-siapa saja sampai ke Madinah mesti ada rasa balik ni aku nak buat baiklah. Tak kira. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi kata lebih kurang Madinah itu adalah tempat apa kalimah yang dipakai? Pelembut besi, something like that. Pelembut besi. Maksudnya hati kita kalau kita keras macam besi pun sampai Madinah akan jadi lembut. Itulah tempat tarbiyah kita. Kita pergi, balik, kita hijrah. Kita berubah. Kan? Barang siapa yang ada satu hadis di mana siapa yang pergi haji atau umrah siapa yang pergi haji yang mendapat haji mabrur diampuni segala dosa-dosanya yang telah lepas. Itulah hijrah. Kita pergi umrah, kita balik pada umrah ataupun kita pergi haji, kita balik pada haji, kita berubah untuk menjadi seorang yang lebih baik. Bukan untuk kita pergi haji, balik haji untuk dapat title haji. Tak. Kita pergi haji, kita balik haji ataupun umrah untuk berubah menjadi seorang yang lebih baik. Abang Adam, Bro Tiaga, sebenarnya kalau kita dapat lihat, saya terima kasih. Kenapa saya asyik cakap terima kasih? Sebab kami yang peserta Kembara Iman ni, balik ni sebenarnya ramai yang berubah. Daripada ada yang pergi Kembara Iman, baru sebelum nak pergi Kembara Iman, baru nak hafal Fatihah masa tu. Ada. Daripada sahabat-sahabat kita. Kan? Kan? Tapi balik, lama-lama menjadi seorang pendakwah. Berubah daripada segi kerjayanya. Ada sahabat kita, saya tak mahu sebut nama sebab nanti future kita akan tampilkan dia. Ada sahabat pergi umrah, balik, menjadi mutawif. Allah, mic jatuh. Minta maaf. Mic jatuh. Sorry Okey. Ada sahabat pergi umrah, sekarang dah jadi mutawif dah. Bawa jemaah pergi. Ada sahabat kita pergi umrah, balik, berubah menjadi pendakwah. Hebat. Ada yang balik daripada Kembara Iman menjadi businessman. Ada kerjaya. Daripada segi iman, daripada segi amal, daripada segi kerjaya, banyak perubahan. Sebab itu, umrah itu bagi saya adalah suatu penghijrahan. Bro Tiaga, cuba cerita. Balik pada umrah tersebut, dah 4 tahun. Apa perubahan yang Bro Tiaga dapati? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Memang ramai yang pergi umrah apa semua macam pergi umrah dengan sejak Islam macam itulah sebab kita kan mualaf. So macam kita macam orang lain pergi tu kita tak berapa tahu. Tapi masa kita pergi tu dia punya pengisian tu memang penuh. Memang cara macam dengar apa yang Tiaga cakap ni nampak macam dia orang pergi sana berseronok je lah. Dia duduk depan Kaabah je lah. Dia solat je lah. Tak. Kita ada guru-guru kita kat situ. Kita ada Ustaz Rusdi, Ustaz Fakarudin, Ustazah Asma, Ustaz Sulhi. Setiap bila je ada masa lapang, even if I didn't mistaken, every day masa kita duduk dekat Mekah and Madinah, ada dalam satu bilik tu semua lelaki akan berkumpul dan satu lagi bilik semua perempuan akan berkumpul, akan ada pengisian.
apa-apa yang kita tak faham tentang Islam, apa-apa yang benda baru yang kita nak belajar dengan Islam, Ustaz Fakhruddin, Ustaz Rusdi, Ustaz Sulhi akan ada dalam satu bilik, Ustaz Asma, Kak Fazi dan Kak Umi semua akan ada dalam satu bilik. Diorang akan ajar setiap soalan kita akan dijawab, including benda-benda yang simple, very simple macam example First bila I kata I dah masuk Islam je, first orang kata dah potong ke? Macam tu. Dah sunat ke belum kan? Untuk lelaki dia tanya macam tu. But macam I sendiri pun fikir okay, itu adalah satu kewajipan ke apa ke macam tu. But bila dengar daripada Ustaz Fakhruddin, dia ada satu kitab dia kan. Dia punya buku tu, and buku daripada Ustaz Rusdi juga tentang Rasulullah punya life history. So itu buku semua kita ada masa tu dekat bilik tu, setiap hari kita akan bincang. So dengar daripada Ustaz Fakhruddin menggunakan buku tu, sebenarnya tak untuk seorang mualaf yang masuk Islam tu tak perlu pun macam tu lah dia menyatakan lah. So benda-benda macam tu semua, itu semua I rasa kalau I duduk kat sini I tak dapat. So kat situ kita bukan saja pergi Mekah, pergi buat tawaf, pergi buat umrah saja. Sebenarnya kita punya niat yang itu, tapi guru-guru yang ada dekat situ tak stop kita dekat situ je. Dia kata you ada masa lapang, jom masuk bilik, I bagi you pengisian. So sebab itu kot kita punya sahabat Ridwan Tan boleh jadi dah pergi ke the next level. So alhamdulillah lah. So semua melalui guru-guru yang kita dapat. Macam Abang Adam semua tak pernah tinggalkan kita pun. Dia nak pergi satu tempat pun dia akan ajak, okay, ini apa you tahu? Okay, kita tanya dekat Ustaz. Dia akan panggil dia punya guru, Ustaz Rusdi Otai. Dia akan sampai, okay, Abang Adam, ini sebenarnya, okay, dia akan ada satu penyelesaian yang kita dengar je kita akan tahu, oh okay, dia punya magic kita tahu. So, dia punya pengisian yang buat kita pergi ke the next level, and dia punya perubahan yang kita dapat tu oleh mereka juga. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui mereka. So terima kasih kepada guru-guru kita ataupun guru-guru saya, Ustaz Fakhruddin, Ustaz Sulhi, Ustaz Rusdi, Ustaz Asma, and Umi Zaitun, Ustazah Umi. Yeah, Ustazah Umi, and of course Abang Adam. And perubahan dalam 4 tahun, perubahan kita yang daripada fizikal tak nampak, dia mental, dia punya perjalanan, cara saya cakap berubah, I dapat fikir dari perspektif lain, daripada tempat lain. Sebelum ini saya fikir daripada tempat lain. So nak buat sesuatu, even though nak baca doa makan, semua benda berubah. And setiap waktu lepas solat, masa duduk dekat sebelum pergi ke umrah semua, okey, pergi solat ikut imam, lepas tu follow dia, penuhkan saf, lepas habis solat balik. Tapi once Ustaz Fakhruddin pernah bagi tahu, selagi ada masa, kalau you pergi masjid, you pergi solat, you rasa ada masa, you boleh duduk kat situ, bacalah Astaghfirullahalazim 100 kali. Itu untuk dosa-dosa yang you pernah buat, untuk you minta tolong, minta ampun dekat Subhanahu Wa Taala untuk hapuskan dosa-dosa you. And I buat benda tu. Setiap waktu I buat macam tu, I menangis. Tapi macam Ustaz Fakhruddin bagi tahu lah, you kena ada masa, you boleh duduk sana, you rasa you boleh ada masa, you boleh duduk, you boleh buat benda tu, buat. Selagi boleh buat. And itulah. So dia punya perubahan bukan setakat pergi sana, berubah ke apa ke, bukan setakat itu saja, tapi melalui pengisian yang kita dapat. So benda tu semua change my life a lot. Including my married life. Before that, I was a single man, and once I pergi sana, I jumpa guru-guru ni semua, mereka dapat menyatukan I. Macam tu lah. So, macam I bagi tahu lah, everything yang berlaku selepas daripada proses I pergi ke umrah, sampailah I kahwin, and I dah ada anak satu. Hari Ahad ni dia akan jadi 1 tahun.
Semua benda ada magic dia. Dia berkait dengan umrah sebenarnya. Dia bermula dengan umrah, and melalui umrah I kenal Abang Adam dan ustaz-ustaz semua. Melalui itu I dapat berkahwin. Melalui kahwin tu I dapat anak, and I rasa I sampai ke hujung I punya life, umrah yang satu perjalanan ini dia akan berjantung. So dia berkait dengan umrah, satu kali umrah yang I pergi tu. Okey, baik. Bro Tiaga bercerita tentang pengalaman, memori, kenangan. Mata merah kan? Basah mata. Saya terus tanya kepada Abang Adam. Berkait dengan life. Abang Adam? Ya, Wan. Abang Adam selama 4 tahun, 5 tahun daripada Kembara Iman 1, Abang Adam. Abang Adam bawa jemaah pergi ke menunaikan umrah. Kan? Yeah. Walaupun pelbagai cabaran, ujian, dugaan masa waktu tu, Abang Adam berjaya juga bawa jemaah kami ni pergi ke menunaikan umrah. Dan Abang Adam melihat sendiri bagaimana perubahan daripada peserta-peserta daripada Kembara Iman ni, seperti Bro Tiaga kita. Apa perasaan melihat semua perkara itu? Apa perasaan Abang Adam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Okey, saya baca daripada komen sekejap. Okey, daripada Khairil Abdullah. Waalaikumsalam. Tunku Anam, pengalaman yang menarik. Ustaz Fakhruddin, guru kita dah masuk. Lama tak jumpa Tiaga. Dan Hai Nur Haslin Hashim, terbaik Tiaga. Azwan Wan, Assalamualaikum Dragon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Asma Hussein. Guru kita dah masuk dah, Ustazah Asma. Ustazah Asma. Jadi dah masuk. Okey, apa yang saya nampak, Alhamdulillah, semua menonton lah ni. Daripada Kembari Iman 1 sampai ke Kembari Iman 2 adalah Lilan Jap is watching my sister-in-law. My sister-in-law pun masuk. Okey, perubahan daripada Kembari Iman 1 berbeza dia, kita nampak Umar sangat ketara, dia punya perubahan, dia punya penghijrahan dia sangat baru ketara. Dan juga kita nampak ramai lagi yang dah berubah, yang dah ada kerjaya, dah ada bisnes sendiri. Yang Kembari Iman 2 pun orang kata apa yang buat saya rasa macam tak sia-sia saya buat Kembari Iman saudara baru ini adalah ada yang dah jadi pendakwa, ada yang dah Islamkan kawan-kawan dia, ada yang dah ajak kawan-kawan dia masuk Islam, dan ada yang sentiasa tanya khabar pasal Kembari Iman. Itu yang saya rasa macam rasa lega, dan rasa macam mana kata tak boleh nak subscribe. kita benda-benda yang balik umrah ni susah nak cerita lah. Dia kena pergi dan kena rasa. Ustaz Rosdi masuk lagi. Tiaga, bila nak jemput kami celebrate birthday anak? Tiaga, standby. Boleh. Lepas tu Muhammad Hafiz Aikil. Assalamualaikum. Semoga semuanya dipermudahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Amin. Amin. Okey, perubahan ni macam inilah Wan dan Tiaga. Saya rasa, saya nampak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita makin seronok mendalami Islam, seronok belajar Islam. Dan saya rasa Tiaga, Sharif dan Umar pernah kelas bersama Ustaz Rosdi kan? Yeah. Nampak betul perubahan dia. Sanggup daripada duduk Kelang jauh-jauh datang ke Bangi semata-mata nak jumpa guru kita Ustaz Rosdi untuk belajar, untuk mengaji. Masya Allah, tabarakallah. So perubahan itulah yang saya nampak, dan perubahan itu yang buat saya nak lagi cari dana, nak lagi buat umrah, nak lagi buat Kembara Iman saudara baru kita berterusan sebagai tahunan. So Tiaga,
Duan, saya minta doalah saya Amin. dan bidadari saya dan juga guru-guru kita dalam Kembari Iman ini, dan juga jangan lupa Datuk Halim yang bantu kita dapatkan hotel yang lebih selesa di Madinah. Keluar bayar duit sendiri untuk nak jemaah Kembari Iman duduk selesa di Madinah, dan nak untuk makan buffet, bukan catering. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Datuk Halim daripada Hassan. Itulah penaung kita dan juga penasihat Kembari Iman. Masya Allah, itulah yang kita tak boleh lupa, dan kita akan sentiasa doakan Datuk Halim semoga perniagaannya ataupun ejennya berkembang dan diberkati Allah dan dapat rahmat Allah. Dan baru masuk ini Saira Yusof. Berkongsi yang sangat bermanfaat, insyaAllah. So itulah pengalaman dan hijrah ya Kembari Iman kepada sahabat-sahabat kita dan juga jemaah-jemaah daripada Kembari Iman 1 hingga Kembari Iman 2. So saya minta sahabat kita dan juga yang live dengan kita hari ini, yang menonton Kembari Iman live ini, Usrah live ini, doakan Kembari Iman terus dapatkan dana, terus dapat bawa lagi ramai jemaah-jemaah mu'alaf saudara kita untuk menunaikan umrah yang umrah yang makbul, insya-Allah. So saya tak nak cerita banyak, pengalaman saya dah banyak saya bercerita pada orang luar, tapi saya nak dengar cerita pengalaman Tiaga masa di Madinah, insya-Allah. Tiaga, kongsikan, teruskan. Tiaga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Madinah bang, sebelum I start daripada sebelum sampai Madinah lah yang kita makan biryani ikan tu. Okey. So sebelum Madinah tu kita tunggu dekat kita berhenti dekat Arenar makan nasi berani ikan tulang. So lepas makan je kita punya bas rosak yang macam tadi Ridwan kan share tu. Dan kita tunggu 4 jam. Baru hari ni saya dapat tahu bang itu adalah 4 jam. Sebab bagi saya dia nampak macam sekejap je. Kan? Betul. Baru hari ni tahu itu adalah 4 jam. So lepas itu kita perjalanan kita sampai ke Madinah itu pun dah lambat. Sama apa yang jadi dekat Mekah. Apa yang jadi dekat Mekah sama. Macam mana kita jadi dekat Mekah, macam tu juga dia jadi dekat Madinah. Kita sampai pun lambat dan kita melawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi salam, lepas tu kita sempat solat subuh juga on the same day. Lepas tu kita masuk hotel. Dekat situ pun kita dapat hotel 5 star juga ya bang. Itu pun 5 star kan, dekat je dengan Madinah. 100 meter. Yes, betul. Sangat-sangat dekat. Kita keluar je pintu masuk untuk Madinah. So pergi sana. Beza antara Mekah dengan Madinah, nampak dia punya beza bang. I tak tahu apa yang saya cakap tu betul ke ataupun tak mungkin beza ke apa, tak pasti dah. Tapi dia punya beza tu macam segi tengok orang tu. Dekat Madinah boleh nampak semua macam berdisiplin tau. Macam orang nak buat apa pun tak. So dia punya memang seronok lah. Sama, tak perlu kat hotel pun, duduk kat situ je. Macam tu je rasa dia. Kita beli air pergi dengan Kumar kan pengalaman sebelum saya kan. Dia bawa saya pergi dekat satu restoran. Pergi tapau makanan kari kambing ke biryani kambing macam tu. Duduk satu padang yang besar bang. Tak ada apa-apa.
dia punya tenang tu, ya Allah, memang tak boleh describe lah. Saya lagi berapa kali Abang Adam tanya pun saya akan cakap benda sama. Cannot be described. Itu lifetime punya pengalaman. So tak boleh describe. So kita sampai then samalah ke situ pun kita ada satu bilik yang sentiasa ada pengisian apa semua. Dan ke situ kita banyak cari makan juga, kita makan shawarma apa semua. memang sebab kita dah yang macam yang pentingnya kita punya niat nak pergi ke umrah tu kita dah complete. So bila ke Madinah tu, so selalunya orang akan pergi Madinah dulu, lepas tu baru pergi ke Mekah. So kita dah tunaikan apa yang kita punya keinginan. Kita balik ke Madinah dengan hati yang macam tak berat. Okay, kita dah selesaikan apa yang kita dah ni. So kat situ memang cool lah bang. Memang sangat-sangat cool. And dia punya pengalaman yang paling best kat situ, bacaan Al-Fatihah dengan guru-guru kat situ. Benda tu tak ada dekat Mekah. Tak, I dah jumpa lah. Mungkin ada bang, tapi I tak jumpa. Tapi dekat Madinah tu, setiap lepas Zuhur je, ada setiap tiang tu akan ada dia punya guru-guru. So siapa-siapa pun boleh duduk kat situ, betulkan kita punya bacaan. Itu I rasa kat sini pun kita tak jumpa kan. Kita macam kena jumpa, macam kalau Tiaga semua kena jumpa Ustaz Fakhruddin apa semua. Kat situ dia orang memang dah ada dah kat situ. Dia orang dah tunggu siapa dari negara mana ke, apa ke, pergi duduk sana. Next turn, kalau kita ada, dia akan cakap, kita bacalah Al-Fatihah dengan apa yang, lagi-lagi macam mualaf, macam Tiaga semua. Dia betulkan 2-3 tempat, okey, dia punya bacaan macam ni, bacaan, dia punya sebutan macam tu. Bacaan semua dah okey, sebutan. Okey, ini sebutan, kena betulkan. So, untuk Al-Fatihah saja, begitu ramai orang tengah tunggu untuk nak betulkan dia punya sebutan. So, boleh nampak dia punya kepentingan nak sebut satu ayat, satu perkataan tu macam mana pentingnya dia orang bagi. So tu semua memang amazing lah. Memang lagi kukuh kan, lagi buat kita faham. Oh, so it's not as simple as that, tapi dia sebenarnya simple. Macam tu. Sebab kita ada ramai orang untuk bantu kita, ramai orang untuk tolong kita. Bukan macam yang kita fikir macam once kita dah masuk mualaf, kita tak ada siapa nak tolong kita, siapa nak jaga kita. Tak ada. Kita ada berjuta, beribu juta orang untuk kita. Allah dah bagi kita lah. Macam Abang Adam apa semua. Siapa pernah bayangkan yang kita, someone akan bawa kita pergi ke umrah. Itu dalam mimpi pun orang tak boleh fikir punya benda kan. So, it's there. Itu memang macam, it's not simple, tapi sebenarnya simple macam tu. So dengan kuasa Tuhan lah. Itu paling penting. Semua ni dengan kuasa Tuhan. So itu dekat Madinah. And as usual, I dengan brother kita, dengan Sherif, Kumar, dengan Ustaz Rusdi. Ustaz Rusdi, kita ada satu gambar macam polis. I dengan Kumar jadi bonzer untuk Ustaz Rusdi. Gambar tu semua ada lagi. Okay. So kat situ lah I kenal rapat dengan Ustaz Rusdi, and I start pergi jumpa Ustaz Rusdi personally dekat luar lah, dekat Malaysia, dekat luar. So kita orang banyak juga I belajar daripada Ustaz Rusdi, and banyak cadangan, banyak idea untuk I punya lifestyle is come from Ustaz Rusdi juga. So Ustaz Rusdi ada dia punya apa orang panggil dia ada dia punya dalam I punya life tu, Ustaz Rusdi punya bahagian tu sangat-sangat penting juga. So macam tu lah Abang Adam. And Madinah, so much, dia ada banyak kenangan Madinah. First time jumpa payung, payung yang automatic, dia tutup and buka, tak pernah dekat mana-mana pun tak pernah jumpa kan. So tu lagi-lagi yang mualaf macam kita orang, itulah yang itu beza. And kita jumpa bang, okay, kat situ kita jumpa kawan Abang Adam rasanya, mutawif daripada agensi lain apa semua. Kita bersempat bermakan dengan dia orang ya bang. Betul kan? Okay, maksud betul. Dia orang duduk dengan kita makan bersama-sama.
kambing kurban tu. Setiap mutawif, saya rasa 2-3 mutawif kita buat macam satu forum, 2-3 mutawif tu pun semua share benda yang sama. Ali-ali yang diorang bawa tu, diorang rasa macam next time nak join kembali imam, nak jalan sekali umrah dengan kembali imam sebab dia punya feel memang lain. So masa tu I pun rasa terharu. So kita ingat kita baru, so diorang takkan apa selesa dengan kita. Rupa-rupanya diorang selesa dengan kita sebab bila ada dengan mualaf, dia punya pelajaran daripada apa orang panggil daripada bawah lah. Kita start daripada kosong kan. So dia punya pengisian diorang pun dapat rasa. So diorang pun macam okay, next time kalau kembali imam buat, okay, kita orang pun support, kita orang pun nak join macam tu. So itu semua Masya Allah, dia punya pengalaman mutawif sendiri, 2-3 mutawif boleh buat pengakuan dekat mic depan semua orang. Kita orang next time kalau ada peluang, kita orang pun nak join kembali, kita orang pun nak support. So itu semua memang unimaginable lah. Itu takkan berlaku dengan tanpa kuasa Allah SWT. So setakat tu je bang. Lepas tu ada banyak benda tapi nak bagi tahu tu tak tahu macam mana nak bagi tahu. Banyak. No idea. Baik, terima kasih. Terima kasih Bro Tiaga. Itulah perkongsian kita pada malam ini. Kenapa kita nak tanya, nak berbincangkan hari ini semua? Tuan-tuan dan puan, kepada pengurusi Pertubuhan Kembara Iman Abang Adam Khoury berserta dengan AJK, ya, Puan Fazi, Bidadari Abang Adam, YB Senator Ustazah Ustazah Asma, Ustaz Fakhruddin, Ustaz Rusdi Al-Jauhari, Ustaz Sulhi, ya, Ustaz Umi Zaitun daripada Mawib. Ini adalah orang-orang yang membawa mualaf-mualaf untuk pergi menunaikan umrah. Mungkin daripada kalangan sahabat-sahabat yang sedang menonton, siapa sahaja pun anda mungkin pernah menyumbang kepada Pertubuhan Kembara Iman untuk Pertubuhan Kembara Iman membawa mualaf pergi menunaikan umrah. Tetapi penghijrahan yang didapati oleh mualaf-mualaf yang telah balik pada umrah tersebut, perubahan pada hidup mereka, kebaikan yang mereka lakukan, setiap perbuatan mereka, setiap kebaikan yang mereka lakukan, anda mendapat bahagian sama seperti apa yang mereka dapat. Cuba bayangkan. Jangan kita kecilkan sedekah kita, amal jariah kita, sekecil-kecil kebaikan yang kita buat, Allah akan bagi ganjaran yang setimpal. Mu'alaf, contoh macam seperti Bro Tiaga, seperti saya yang balik daripada umrah, mungkin yang daripada hasil sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan, kami balik daripada umrah, kami lakukan kerja amal, kami lakukan kerja dakwah, terjadi perubahan ke arah kebaikan dalam hidup kami, sampai ke akhir hayat kami, kebaikan yang kami buat, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan mendapat bahagiannya. Itulah. Mungkin daripada kadang-kadang ada orang kata, kenapa kena membawa mualaf ke umrah sedangkan kebajikan yang asas, masing-masing ada bahagian masing-masing. Masing-masing ada kebaikannya masing-masing. Cuma dengan membawa kebaikan membawa umrah untuk pergi menunaikan umrah, balik pada umrah tersebut, itulah penghijrahan, perubahan yang terjadi ke atas saudara baru ataupun mualaf tersebut. Kan? Sekali lagi terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih pada Pertubuhan Kembara Iman. Jadi kita pun dah lebih pada masa ni, Abang Adam. Jadi kita sedikit seminit untuk Abang Adam buat penutup. Okey, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih saya nak ucapkan kepada penyumbang-penyumbang untuk menjadikan Kembara Iman saudara baru 2015 dan juga 2016. Dan insya-Allah saya doakan semoga teruslah menyumbang kepada Kembara Iman untuk saya dan bidadari saya dan guru-guru saya dapat melaksanakan Kembara Iman umrah yang seterusnya. Dan di sini saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih pada guru-guru saya iaitu Ustaz Rusdi Al-Jauhari, Ustaz Fakhruddin, Cik Umar, Ustaz Sulhi, Ustazah Asma, Ustazah Umi Zaitun,
dan juga bidadari saya, tulang belakang saya yang selalu menyokong saya, dan juga Ustaz Amran, jangan kita lupa, orang kuat yang selalu sokong kita, yang selalu support kita. So alhamdulillah, saya ada satu message masuk, iaitu daripada Afiq Kushairi. Semoga umat Islam sentiasa dilindungi dan dirahmati Allah. Sama-sama kita doakan umat Islam di China, iaitu etnik Uyghur dilindungi, insya-Allah, amin. Baik, terima kasih kepada Ridwan Tan, dan juga terima kasih kepada Tiaga kerana sudi bersama saya, walaupun kita dapat berjumpa sekejap saja, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan Syarif baru masuk, terima kasih juga untuk Allah SWT sentiasa masuk, Syarif. Okey, kita pun dah sampai penghujung. Sekali lagi insyaAllah kita akan jumpa lagi, yang usrah online akan datang. Dan saya doakan semoga Tiaga terus istiqamah dan terus menjadi seorang Muslim yang baik kepada isteri dan kepada kita semua. Dan semoga Tiaga punya kejayaan diberkati Allah dan dirahmati Allah. Dan begitu juga kepada Ridwan Tan, teruskan berdakwah, teruskan istiqamah, teruskan berdoa. Jangan putus asa. Kita ada Allah. Kita tak ada ke mana-mana. You know, kita jaga Allah, Allah jaga kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Abang Adam. Jadi banyak lagi kita nak sembang, banyak lagi kenangan yang kita nak bicarakan. Tapi apa boleh buat, masa mencemburui kita pun jauh lebih pada masa yang kita tetapkan sebenarnya. Jadi untuk mendapat keberkatan daripada Allah SWT, marilah sama-sama kita. Tapi sebelum tu, sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk follow Usrah Live, Usrah Mu'allaf Kembara Iman setiap hari Khamis, minggu yang kedua dan minggu yang keempat. Hari Khamis, malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Kita tengok live Usrah Mu'allaf Kembara Iman, minggu kedua dan minggu keempat, InsyaAllah bersama dengan panel tak kita, iaitu Abang Adam Khoury, InsyaAllah. Jadi marilah kita tangguh perjumpaan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, baik. Jadi segala salah silap saya dan kami memohon ribuan maaf, dan dengan itu saya tangguhkan dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace ya. Waalaikumsalam. Baik, Abang.